Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa walah ila qiyamis sa'ah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika ya rabbal alamin. Allahumma yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Allahumma amin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi pada malam ini dalam ayat suruhan dan larangan. InsyaAllah malam ni kita sambung perbincangan kita pada ayat yang ke 110 sikit lagi, sebelum kita masuk pada ayat yang baru insyaAllah. Kita nak baca dulu ayat yang ke 110 daripada surah Al-Baqarah, berada pada muka surat yang ke-17. Muka surat 17 surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-110. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jaya ada. Jaya kenyan. Tak apa Ustaz teruskan macam ayat baru masuk. Dan saya ambil uduk sekejap, minta maaf. Tak. Boleh. Boleh Ustaz. Ayat yang berapa Ustaz? 110. 110. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakah. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير إن الله بما تعملون بصير. Terjemahan. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan tunaikanlah zakat. Dan apa jua yang kamu dahulukan dari kebaikan untuk diri kamu, tentulah kamu akan mendapat balasan pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah sentiasa melihat segala yang kamu kerjakan. Baik, alhamdulillah. Kita sudah melihat pada bahagian awal ayat yang ke 110 ini, ayat yang berbentuk suruhan, dan berbaki kita melihat pada bahagian penghujung ayat ini. Dan ayat ini kita telah sebutkan perbincangannya berkait dengan ayat yang ke-109 sebelum itu, berkaitan dengan konteks ayatnya ketika itu adalah Nabi, para sahabat dan juga orang-orang Yahudi yang berada di sana. Baik. Maka apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berhadapan dengan orang Yahudi, dan sebelum itu ketika berhadapan dengan kaum musyrikin Mekah. Baik, Allah perintahkan adalah untuk mereka fa'fu wasfahu, agar mereka maafkan dan berlapang dada. Biarkan mereka itu apa yang mereka nak lakukan, apa yang mereka nak perkatakan. Allah suruh biar sahaja dulu. Dan dalam pada itu nak kena buat apa? Allah perintahkan wa aqimus solah wa atuz zakah. Dirikan solat dan juga tunaikan
zakat. Yang kita telah sebutkan, telah bincangkan bahagian awal ini berkaitan dengan solat dan juga zakat. Kenapa Allah meminta agar difokuskan ataupun kaum orang beriman ketika itu fokus dirikan solat dan tunaikan zakat. Okay, pertama kita sebutkan adalah untuk membina kekuatan dalam. Dan kekuatan dalaman inilah perkara yang terus dibina oleh kita hingga ke hari ini dengan mendirikan solat dan juga menunaikan zakat, kerana ia adalah kewajipan yang Allah telah perintahkan kepada seluruh umat Islam daripada zaman Nabi SAW hinggalah nanti hari kiamat. Maka dia adalah bentuk kekuatan dalaman yang perlu dibina pada setiap Muslim, setiap orang. Dan kekuatan itu dibina sejak daripada kecil lagi. Untuk anak-anak, ibu bapanya menyuruh anak-anak itu solat seawal usianya itu 7 tahun. Latihan hingga sampai ke 10 tahun. Lihat juga anak solat, maka dia suruh apa? Dia suruh rotan sikit kan anak itu, nak menunjukkan betapa solat ini penting untuk diberi perhatian pada setiap Muslim, dan ia dimulakan daripada kecil kerana ini adalah kekuatan dalaman yang perlu dibina dalam diri setiap Muslim. Yang utama hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla, dan dengan solat bukan saja kekuatan dalaman yang dibina dengan Allah, tapi dapat menghindarkan dia daripada banyak perkara yang lain. Baik. Dan begitu juga kan pada setiap awal-awal bulan Muharram, inilah juga perkara yang kita nak beri perhatian kembali dalam diri dan juga keluarga kita, kan, betapa kekuatan dalaman ini sudah tahap mana dibina, dah berapa persen kuatnya dalaman itu dibina jika dilihat dari sudut solat, kan, bagaimana solat itu didirikan dalam keluarga, pada diri kita dan juga ahli keluarga kita, bagaimana adakah perhatian itu diberikan banyak ataupun dia adalah perkara yang asal buat, dan jangan tak buat asal buat. Maka perkara yang kita nak beri perhatian memasuki pada tahun baru Muharram ini. Baik. Kekuatan dalaman dibina Allah perintahkan kepada orang beriman ketika itu, fokus dulu pada diri, sementara nak menunggu Allah menghantarkan keputusan dia ataupun perintah dia apa. Dengan solat dan zakat juga ia membina kekuatan kumpulan, kekuatan pasukan, kekuatan jemaah itu sendiri, kerana tidak mungkin sesuatu kumpulan itu boleh kuat kalau dalaman setiap orang itu tidak kuat dan juga tidak bersih, kan. Solat dia membinakan kekuatan dalaman, dan dengan zakat dia membersihkan dalaman. Maka bila seorang dalamannya itu telah kuat, dalamannya itu telah bersih, maka bila dia berada bersama-sama dengan orang yang lain, maka dia tidak terkesan ataupun dia tidak memberi kesan yang tidak baik kepada orang lain. Kerana dalaman di sini telah kuat. So kalau ada orang dia duduk dengan orang-orang yang tak berapa nak positif, kan, duduk dengan orang yang negatif, dia ada kekuatan dalaman dia sendiri untuk nak bertahan. Bila dia bersama dengan orang lain, cabarannya adalah perasaan rasakan diri dia itu lebih baik, ataupun dia tak suka tengok orang tu lebih baik daripada dia. Ini perasaan bila kita bersama-sama dengan orang yang lain. Maka sebab itu di awal-awal Allah suruh fokus pada diri sendiri dulu, iaitu membersihkan dalaman. Dari situ barulah nanti kekuatan pasukan ataupun jemaah itu akan terbina. Baik. Dan yang kita telah sebutkan juga, yang penting adalah apa? Kita sebutkan soalnya apa? Soalnya hati. Itu yang kita sebutkan. Soalnya hati. Itu yang penting untuk diberi fokus. Allah minta di awal-awal untuk nak membina kekuatan Islam dulu, itu yang Allah suruh fokus dulu. Bahagian hati itu dulu.
Dan kita telah sebutkan bagaimana orang yang nanti masuk ke dalam syurga, para penghuni syurga, perkara pertama yang Allah lakukan kepada mereka adalah Allah cabut daripada hati mereka itu ghillin, perasaan hasad dengki daripada diri itu. Lepas tu barulah mereka itu Allah sebutkan duduk di pelamin-pelamin ataupun di singgah sana, di dipan-dipan, duduk berhadapan-hadapan, bersembang. Bila hati dah clear, barulah boleh duduk bersembang dengan betul-betul punya seronok bersembang. Kalau tak, dia akan jadilah waktu sembang tu akan rasa tak puas hati. Orang ni sembang dia akan nak tunjuk hebat dengan orang ni. Orang ni bila orang tu sebut sikit je, dia tu rasa dia ni nak belagak, dia ni nak sombong lah dengan aku. Soalnya hati itu yang belum clear. Maka Allah clearkan dulu soal hati ini. Barulah nanti bila nak bersama-sama dengan orang lain, dia akan jadi mudah. Kekuatan kumpulan itu boleh dibina. Maka sebab itu kalau kita melihat pada ibadah yang besar yang dilakukan dalam agama ini, iaitu ibadah haji. Yang mana ibadah haji ini dalamnya terangkum solat, dalamnya ada zakat, dalamnya ada puasa. Semua ada dalam ibadah haji itu. Dan kalau kita menelusuri pada surah Al-Hajj yang nama surah itu adalah haji, maka apakah antara penekanan di dalam surah Al-Hajj itu? Yang Allah tekankan di dalam surah Al-Hajj itu, antara intipati utamanya adalah tentang hati. Tentang hati. Maka ini perlu diberi perhatian kepada siapa yang dah pergi mengerjakan haji, ataupun kita sebut sebagai alumni haji, alumni haji. Orang yang dah pergi haji, alumni haji, dia kena beri perhatian, kena semak balik. Kerana haji mengajarkan tentang hati. Kalau kita lihat dalam surah Al-Hajj itu, Allah sebutkan tentang 4 jenis hati. Pertama, Allah sebut tentang taqwal qulub, hati yang bertakwa. Kemudian Allah sebut yang kedua tentang maradun fi qulubihim. Bukan fi qulubihim, maradun fi qulubihim. Dia terbalik pada surah Al-Baqarah. Dia terbalik daripada surah Al-Baqarah. Iaitu hati yang sakit. Hati yang sakit. Yang ketiga, wal qasiyati qulubuhum. Hati yang keras. Hati yang keras. Minta maaf. Berapa 2-3 hari ni duk batuk. Tengah-tengah musim ni, bercakap pun batuk, tak bercakap pun sama. Kejap-kejap je akan rasa nak batuk. Baik. Pada surah Al-Hajj, Allah sebutkan baik. Yang keempat Allah sebutkan fatukhbita lahu qulubuhum, hati yang tunduk. Hati yang tunduk. Maka surah Al-Hajj dia bercerita fokusnya tentang pembinaan hati dalam nak melakukan ibadah haji. Itu yang Allah nak terapkan dalam nak lakukan ibadah haji. Sebab apa? Bila ibadah haji, bahagian hati itu yang perlu dijaga. Sebab kita jumpa ramai orang. Bukan saja orang di Malaysia, orang yang bukan Malaysia. Sesama kita Malaysia pun hati nak kena jaga. Aku ambil package VIP 150,000. Orang lain dengan tabur haji biasa-biasa je kan. Ada yang 60,000, aku 150,000 punya package. Kan hati tu kena jaga. Aku duduk hotel yang Clock Tower tu. Orang lain duduk belakang-belakang tu, yang atas bukit kat Aziziyah, kena jalan kaki tu. Kan? Nak bertawaf, kita akan jumpa dengan ramai orang. Kita berada di Arafah, kita berjalan, kita duduk di Muzdalifah, di Mina, semuanya kita akan berjumpa dengan ramai orang. Kita duduk dalam kemah, ketika di Arafah tu tak dalam kemah, kan? Memang kemah orang VIP lain, kan? Tempatnya dengan kemah orang yang biasa. Kan? Dalam bahagian VIP itu pun, tapi tetap dalam bahagian VIP pun masing-masing akan duduk di tempat yang sama. Dia datuk ke, dia datuk seri ke, dia businessman ke, sama. Semuanya tak ada bilik khas, semua duduk di satu ruang lapang yang sama. Semuanya ada satu tilam, ada satu bantal. Maka yang perlu dijaga didikannya adalah hati yang Allah nak didik.
dalam nak melakukan ibadah haji. Maka soal ni adalah hati yang Allah nak beri penekanan, dan ia diberi penekanan pada awal-awal Islam nak dibina kekuatannya. Itulah melalui solat dan juga zakat. Perkara ini membina kekuatan dalaman dan membersihkan hati. Kemudian di penghujung ayat ini Allah sebutkan, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apa jua yang kamu dahulukan dari kebaikan untuk diri kamu, tentulah kamu akan mendapat balasan di sisi Allah. Baik, yang pertamanya, berapa poin yang kita dapat? Yang pertamanya ialah perlu mendahulukan kebaikan. Ataupun disebutkan apa? Perlu buat baik dulu. Perlu mendahulukan kebaikan, ataupun bahasa mudahnya adalah kena buat baik dulu. Itu yang Allah perintahkan pada orang-orang yang beriman, yang Allah sebutkan. Kita lihat pada surah yang ke-59 ayat yang ke-18. Muka surat 548. Muka surat 548, surah Al-Hashr, surah yang ke-59 ayat yang ke-18. Allah berfirman, Jaya kena unmute dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Terjemahan. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Perintah Allah kepada orang yang beriman agar bertakwalah kepada Allah dan nak buat apa? Wal tanzur nafsun, maka hendaklah setiap diri itu memberi perhatian, memperhatikan apa dia ma qaddamat, apa yang telah dia persiapkan, apa yang telah dia sediakan dari amal. Qaddamat ini maksudnya apa yang telah dia dahulukan dari amal-amalnya untuk hari esok. Untuk hari esok. Hari esok adakah hari yang sudah tiba? Ialah hari yang belum tiba lagi. Maka kalau orang yang dibuat persiapan untuk hari esok, maka dia kena apa? Dia kena mendahulukan dulu persiapan itu sebelum tibanya hari. Kalau dah sampai hari esok baru dia nak buat persiapan, adakah namanya mendahulukan persiapan? Tidak. Tak ada lah. Tak namanya. Namanya siap last minute. Dah sampai hari dia baru nak buat persiapan tadi. Maka perkara pertama yang perlu diberi perhatian ialah kebaikan itu dia perlu kebaikan itu dia perlu didahulukan. Tak boleh ditunggu. Dia perlu didahulukan. Dia sebut wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin. Apa sahaja kebaikan yang kamu dahulukan, maka kebaikan ini perlu didahulukan. Baik. Kemudian
kita nak dahulukan apa? Mendahulukan kebaikan. Kan? Dan perkara kedua yang kita dapat daripada ayat ini ialah apakah khair ataupun kebaikan yang paling utama. Apakah khair ataupun kebaikan yang paling utama sekali? Ya. Baik, maka Allah sebutkan Pahala. dalam secara umumnya kebaikan itu banyak. Dan kalau lihat dalam tafsir ada menyatakan bahawa khair itu adalah harta. Khair itu adalah harta. Sebab memang Arab dia menamakan harta itu, antara perkataan digunakan untuk melambangkan harta adalah khair. Dan kita selalu guna untuk harta perkataannya apa? Perkataannya mal. Selalu kita guna malun. Kita guna malun ataupun amwal. Amwal. Ini untuk harta. Tapi Arab juga menggunakan perkataan khair yang menunjukkan kepada harta. Kepada harta. Bukan maksud kebaikan dan juga menunjukkan kepada harta. Sebab itu kalau Arab sembang, dia tanya, berapa banyak kau dapat? Duit ke, pendapatan ke? Kan? Antara jawapan yang disebut adalah khairat. Khairat. Khairat maksud dia banyak. Aku dapat banyak. Maksud dia pendapatan. Khairat kematian. Dia punya khairat kematian. Arab kalau tanya, kan, berapa banyak kau dapat? Kan? Untung ke apa kan? Dia akan kata khairat. Dia malah nak sebut angka tu, so dia katalah khairat. Maksud dia banyak aku dapat. So khair dimasukkan juga Jaza tak boleh Ustaz? Apa? Jaza. Jaza. Ada balasan. Jaza. Balasan kebaikan lah. Boleh. Jaza pun dia lebih kepada balasan kebaikan. Lebih kepada kebaikan. Adapun kebaikan itu sendiri disebutkan sebagai khair. Dan khair ini juga dalam Al-Quran digunakan sebagai harta. Digunakan juga sebagai harta. Sebab itu dalam surah Al-Adiyat itu Allah sebutkan wa innahu lihubbil Khairi lasyadid. Kan khairi di situ apa maksudnya? Surah Al-Adiyat. Ni dah lalu ni. Tadabbur dengan Ustaz Syami kan. Pada ayat yang ke-8 itu sebutkan surah Al-Adiyat. Innal insana lirabbih lakanut wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia sangat tidak bersyukur akan nikmat Tuhannya dan sesungguhnya ia dengan bawaannya menerangkan dengan jelas keadaannya demikian. Dan sesungguhnya ia melampau sangat sayangkan hartanya. Hartanya itu, sayangkan harta. Harta itu apa? Al-khair. Maka al-khair itu digunakan juga untuk harta. Maka ada ulama yang berpendapat pada ayat yang sedang kita bincangkan ini, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin. Maka khairin ini ada ulama yang menyatakan dia adalah juga termasuk dalam harta. Kerana dalam sebuah hadis Nabi SAW, dalam sebuah hadis Nabi SAW menyatakan tentang harta ini. Apa? Sebentar, saya lupa hadis dia. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Nabi SAW bertanya kepada sahabat, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malih. Manakah satu daripada harta yang diwarisi oleh pewarisnya yang lebih dia
sukai. Maksud dia daripada diri seseorang itu, apakah yang lebih dia sukai daripada harta yang dia berikan kepada waris dia? Dia tanya. Apakah ada harta yang lebih seseorang itu sukai daripada harta yang diberikan kepada warisnya? Maka para sahabat bertanya, tidak ada daripada kalangan kami, melainkan semua kita suka harta yang telah kita wariskan kepada ahli keluarga kita lah, kepada waris-waris kita. Kan kita kan kadang orang kata bekerja keras cari duit banyak-banyak sebab apa? Sebab nak tinggalkan untuk ahli keluarga, kan? Maka itu menjadi salah satu juga tujuan kenapa orang nak mengumpul harta. Maka Nabi SAW berkata, fa inna ma lahu ma qaddam wa ma la warithihi ma akhar. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya harta dia harta orang tersebut, itu orang yang telah meninggal ataupun seseorang itu, hartanya itu adalah apa yang telah dia maqaddam, apa yang telah dia dahulukan. Dan harta warisnya itu adalah apa yang dia tinggalkan. Maka apa yang harta yang seseorang itu tinggalkan, itu adalah harta untuk waris dia. Dan harta dia itu sendiri, harta dia walaupun kita ni masih hidup, yang kita sebut sebagai harta kita, yang Nabi SAW sebutkan adalah maqaddam. Yang dia pakai, yang dia gunakan, apa yang telah dia dahulukan. Dan dimasukkan dengan dahulukan itu apa? Dahulukan untuk buat kebaikan. Maksudnya dia sedekahkan dan juga dia infakkan. Itu baru dikira harta dia. Kalau dia tak sedekah dan juga tak infakkan, itu semua dikira sebagai apa? Harta waris dia. Harta waris. Dia tak ada apa-apa. Kan? Memanglah dia rasalah dia beli pakaian dia ke, makan ke, dia beli kereta ke, itu semua dia rasalah pakai. Tapi last sekali nanti, mana semua tu akan pergi? Tinggal. Baju yang dia beli untuk diri dia dengan baju yang dia beli untuk orang lain, mana yang akan kekal? Orang lain. Untuk orang lain. Untuk orang lain itu akan kekal. Baju yang dia beli itu akan diwariskan. Maksudnya orang lain akan pakai. Orang lain, anak-anak dia akan pakai atau anak-anak dia akan infakkan. Akan tetapi harta dia yang sebenar adalah apa yang dia telah maqaddam, apa yang telah dia dahulukan. Betul sebut wa ma tuqaddim. Apa yang kamu dahulukan, dia kena buat dulu. Jangan tinggalkan. Jangan tunggu-tunggu, jangan lambatlah, jangan tangguh-tangguh buat. Sebab itu dalam hadis yang lain Nabi SAW sabda, innal abda idza mata qala an-nasu ma khallafa wa qalatil malaikatu ma qaddam. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia mati, bila dia meninggal, maka manusia akan berkata, apa yang ditinggalkan? Apa yang ditinggalkan? Ditinggalkan isteri, ditinggalkan anak, kan? Soalnya orang akan tanya itu. Betul tak? Kan? Arwah tinggalkan siapa kan? Tinggalkan harta, tinggalkan isteri, tinggalkan anak, berapa orang anak? Tinggalkan itu. Akan tapi malaikat yang mencabut nyawa, malaikat yang bertemu nanti dengan orang yang mati itu, dia akan tanya, dia akan kata ma qaddam. Apa yang dia telah kedepankan, apa yang dia telah dahulukan. Maka pada ayat ini, poin yang kita dapat adalah kebaikan itu perlu didahulukan. Dan kebaikan yang perlu didahulukan itu Allah sebutkan dalam ayat ini, min khairin, daripada kebaikan. Dan kebaikan yang utama yang Allah sebutkan, kalau kita ambil daripada ayat ini, perbincangan kita dalam ayat ini, dia ada dua. Yang pertama Allah sebutkan dia adalah solat, dan yang kedua dia adalah zakat. Tapi kita masukkan juga di sini adalah sedekah dan juga infak. Masuklah sekali sini. Semua. Zakat, sedekah, infak masuk sekali semua. So apa sebab di awal tu Allah kata waqimus solah wa atuz zakah. Dirikan solat, tunaikan zakat, dan apa sahaja kebaikan yang kamu dahulukan, maka kamu akan dapatinya di sisi Allah. Maka antara kebaikan yang paling utama yang Allah sebutkan dalam ayat ini ialah solat dan juga zakat. Dan inilah antara amalan yang Allah sebutkan pada awal-awal Al-Quran. Betul tak? Dalam surah Al-Fatihah, surah yang pertama. Ada tak Allah sebut ibadah yang khusus? Tak ada. Ada Allah sebut tentang solat?
zakat, baca Quran, surah Al-Fatihah. Tak ada. Ibadah yang khusus yang mula Allah sebutkan di mana? Pada awal surah Al-Fatihah. Al-Baqarah. Maaf, surah Al-Baqarah. Kan? Alif lam mim zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfikun. Al-Quran kitab petunjuk bagi orang yang bertakwa, iaitu orang yang beriman kepada yang ghaib, dia mendirikan solat dan sebahagian daripada apa yang akan direzekikan kepada dia, dia infakkan. Maka solat dan zakat ataupun infak ini dua perkara pertama yang Allah Azza wa Jalla sebutkan. Maka dua ini menjadi dua ibadah yang utama. Manakala tidak, solat terutamanya kan dia menjadi amalan yang apa? Amalan yang pertama sekali akan dihisab, akan dinilai oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau solat dia lepas, macam mana? Apa akan jadi pada dia? Kalau solatnya itu Allah nilai lulus, apa akan jadi pada dia? Jadi apa? Ini orang yang dah masuk kursus-kursus solat ni. Berapa kursus solat dah masuk? Kalau solatnya itu lulus, apa akan jadi pada amalannya yang lain? Amalannya yang lain juga amalan yang lain akan dikira, baru akan dikira, Ustaz. Baru akan Allah kira juga. Allah akan senarai dan kira juga. Kalau solatnya itu tak lulus, apa jadi dengan amalan yang lain? Selamat malam. Allah tak. Dalam hadis menyebutkan fa in fasadat sairu amali. Kalau rosak solat dia, rosak semua amalan dia yang lain. Maka sebab itu khair atau kebaikan. Yang utama, yang paling utama yang Allah sebutkan adalah solat dan juga zakat. Baik. Dan kita telah sebutkan, kita skipkan dahulu, tentang solat dan zakat ini, kan? Bila kita akan mendapat balasannya, balasannya berada di mana? Allah sebut tajiduhu indallah. Kamu akan mendapat balasan pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik. Maka solat, maka balasannya itu dia akan dapat tangtu segera ataupun nanti kemudian. Maka balasan bila akan dapat, dia akan dapat kemudian. Baik. Daripada masa kita solat hingga nanti masa dapat balasan, akan adanya selang yang kita panggil selang apa? Selang masa. Maka solat dan zakat dia adalah perkara yang berkait dengan masa. Solat dia ada selang masanya, begitu juga dengan zakat, dia juga ada selang masa dia. Maka daripada ayat ini dan daripada dua perkara yang kita sebutkan ini, iaitu solat dan juga zakat. Baik. Bila seseorang itu nak menghadapi musuh, nak membina kekuatan, Allah suruh bina kekuatan dalaman dulu. Dan dalam nak membina kekuatan dalaman itu dan nak mendapatkan balasannya itu nun jauh nanti di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka daripada dua perkara yang Allah suruh orang beriman buat ketika itu, apakah yang Allah nak didik? Allah nak didik apa dengan solat dan juga zakat itu? Baik, ringkasnya, Allah nak didik dua perkara daripada keseluruhan cerita ini, iaitulah bila situasinya ialah ada ancaman musuh daripada luar. Kalau dulu daripada orang Yahudi, daripada kafir Quraisy. Kalau kita sekarang physically kita tak rasalah ancaman daripada luar. Yang akan tetapi mula dah sekarang ada ancaman daripada orang bukan Islam. Akan tapi ancaman yang sentiasa datang kepada kita adalah ancaman daripada syaitan. Betul tak? Baik. Maka bila nak berhadapan dengan ancaman ataupun musuh, Allah suruh buat apa? Allah kata hatta yati Allah amri. Tunggu Allah punya arahan dulu. Allah punya keputusan dulu macam mana. Sementara tu nak buat apa? Allah suruh dirikan solat dan juga tunaikan zakat. Baik. Maka daripada dua perkara ini, penceritaan ini, apa yang Allah nak didik
kita, yang pertama ialah Allah nak mendidik kita agar berusaha. Agar berusaha. Kita nak dapat bantuan daripada Allah kan? Nak dapatkan sesuatu daripada Allah, maka apa nak kena buat? Kena ada apa? Kena ada usaha itu sendiri. Dan dalam kehidupan kita banyak perkara yang kita nak, kan? Banyak perkara yang kita nak. Maka ia perlu didahului dengan apa? Ia perlu didahului dengan usaha. Kan ia perlu dirancang dan buat. Kita kena plan je ke? Plan je cukup tak? Tak. Kita kena plan dan kemudian apa? Execute. Execute. Kena plan dan execute. Kena rancang dan juga buat. Dia tak boleh hanya rancang, dia kena buat. Dia tak boleh buat je tak ada rancang. Maka yang Allah nak didik, ya saya. Ustaz, dulu kan ada ayat yang dalam surah Al-Fatihah kot, tak silap. Baik. Kita kena berdoa dulu baru berusaha. Betul. Tadi solat tadi kira doa lah ya. Betul. Kita akan sampai kepada poin itu. Masya Allah. Itu Masya Allah. Itu tanda apa? Itu tanda CPU dah jalan tu. Sebut je poin CPU dah jalan lah. Dah mencari dah ayat tu. Masya Allah. Ingatlah ayat dia Ustaz. Betul. Okay, kita lama sangat. Dah 2 tahun. Alhamdulillah. Okay, dia perlu usaha. And perlu lakukan usaha. Baik. Dan daripada solat itu, apa Allah suruh buat? Allah suruh pertama sekali solat. Solat adalah apa yang makna yang tersirat daripada solat itu. Solat dia adalah bentuk doa, meminta pertolongan. Pertolongan. Dia adalah bentuk meminta pertolongan. Baik. Sedengar tadi doa. Betul. Sebab apa? Nak minta tolong. Minta itu dalam bahasa Arab apa? Minta itu dalam bahasa Arab yad'u. Doa lah. Doa. Betul. Minta tolong. Doa. Maka solat dia adalah bentuk meminta pertolongan. Dan itu tadi yang Haji Nuriah kongsikan. Allah sebutkan dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami mengabdikan diri dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Maka kalau nak minta tolong, minta kat siapa? Hanya minta kepada Allah Azza wa Jalla sahaja. Tengok sikit. Yang sini Allah jawab sendiri tu kan? Di mana? Yang ayat 5 tu. Allah jawab untuk apa? Tak ingat dah. So sini Allah kata untuk hanya kepada Engkau kami hambaku, berdiri, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Baik. Allah suruh minta tolong dan pertolongan itu hanya diminta kepada siapa? Hanya kepada Allah Azza wa Jalla sahaja. Baik. Maka apakah dia perkara pertama yang perlu dilakukan bila nak minta tolong? Kena buat apa? Baik, dalam ayat ni bagi tahu kita kalau siapa yang nak minta pertolongan, perkara pertama yang dia kena beri perhatian adalah ibadah. Dia kena tingkatkan ibadah dalam rangka nak minta tolong. Sebab itu dalam ayat yang kita dah lalu sebelum ini, dalam ayat suruhan dan larangan, kita bincangkan. Ayatnya Allah sebutkan wasta'inu bisabri. Satu lagi. Wassalat wassalah. Wasta'inu bisabri wassalah. Allah sebutkan pada ayat yang ke sebentar yang sebelum ini. Dia bila cari dia tak jumpa. Kalau tak cari, jumpalah dia. Ayat mana? Saya kira kita dah lalu dah ayat tu bukan ke? Ayat berapa tu? Wasta'inu. Ayat yang ke? Betul lah. Kita dah lalu ayat yang ke-45. Ayat 45. Ayat 45 surah Al-Baqarah juga.
Sebutkan wasta'inu Sabri. bis-sabri was-salah. Ayat 45 kata, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan apa? Solat. Solat ni masuk dalam bahagian apa? Bahagian Ibadah. ibadah. Sebab itu, kalau nak minta pertolongan, perkara pertama yang perlu dilakukan adalah Tingkatkan tingkatkan ibadah. tingkatkan ibadah. Maka sebab itu kita sebutkan kat sini, solat dia adalah bentuk apa? Bentuk meminta pertolongan. Tadi rujukannya surah Al-Fatihah ayat yang kelima, kemudian surah Al-Baqarah ayat yang ke-45. 45. Maka solat adalah bentuk meminta pertolongan, dan solat itu sendiri maksudnya adalah doa. Maksud perkataan solat itu dia adalah doa. Sebab itu dalam Quran Allah kata pada Nabi Muhammad SAW, wasalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Kan? Dalam surah Taubah ayat yang tentang zakat tu, khudh min amwalihim sadaqatan tutahiruhum wa tuzakkihim biha wasalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Ambillah daripada harta mereka itu sedekah yang membersihkan harta mereka, diri mereka, dan membersihkan diri dan juga membersihkan harta mereka. Dan doakanlah mereka, wasalli alaihim, dan doakanlah mereka, inna salataka, sesungguhnya solat engkau, iaitu doa engkau wahai Muhammad, sakanun lahum, akan memberi ketenangan kepada mereka. Maka solat maknanya adalah doa. Maka solat dia adalah bentuk meminta apa? Meminta pertolongan. Walaupun kita tak rasa macam kita berdoa, kita solat, ya, tapi sebenarnya solat itu adalah bentuk meminta pertolongan. Maka kalau orang yang dia Ustaz, kejap. Kita minta pertolongan tu setiap kali, setiap rakaat kita baca kan, masa kita berdoa yang betul-betul doa kita tu kan, yang masa dia akan nak wudu tu kan, Allah jawab macam mana Ustaz, dah lupa lah. Dia memang nak bagi kita lah apa yang kita minta kan. Iya, betul. Itu Dalam hadis, kalau cerita hadis tentang surah Al-Fatihah yang dibaca dalam solat, maka setiap kali Nabi SAW sebutkan, setiap kali seorang itu mendirikan solat, bangun mendirikan solat, dibaca surah Al-Fatihah. Maka bila dimula mengucapkan daripada Alhamdulillah Rabbil Alamin sampai waladhdallin, itu pada setiap ayat itu Allah akan menjawab dengan dia. Sebab itu kita kata antara tujuan kita belajar bahasa Arab sebab apa? Kita nak bersembang dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab kita bersembang dengan Allah lebih kerap daripada kita bersembang dengan manusia, dengan Pak Arab, dengan orang Arab. Kan? Itu pun kalau kita jumpa Arab pun memang tak ada lah, dia pun dah cakap Melayu. Kalau paling kuat pun kita pergilah kedai Arab sebulan berapa kali kita pergi. Kan? Kalau pergi seminggu sekali pun kedai Arab tu, ulang-ulang itulah dia pun perkataan yang sama, akan order makan. Kan? Maka yang lebih kerap kita sembang adalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila kita baca surah Fatihah itu, pada setiap ayat Allah akan menjawab. Dan bila seorang itu membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita baca segala pujian, kesyukuran itu hak milik mutlak bagi Allah. Maka dalam masa yang sama, Nabi kata Allah akan menjawab, hamidani abdi, hamba-ku memujiku. Bila hamba itu baca Ar-Rahmanir Rahim, Allah kata majjadani abdi, hamba-ku dia memuliakan aku. Bila hamba itu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah menjawab asna alayya abdi, hamba-ku mengagungkan aku. Bila hamba itu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah akan menjawab hadzali wa li abdi ma sa'al. Ini antara aku dengan hamba-ku, dan untuk hamba-ku apa sahaja yang dia minta. Iyyaka na'budu, pengabdian diri itu hanya untuk siapa? Itu hak Allah, hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Nasta'in, minta tolong, maka itu adalah hak siapa? Hak kita. Allah. Kita minta tolong pada Allah sahaja, tetapi dia adalah hak kita untuk ditunaikan sebab kita dah minta. Maka hak kita kepada Allah adalah Allah kena tunaikan permintaan kita. Sebab dalam hadis yang lain Nabi SAW sebutkan innallaha hayyun karimun yastahi min abdihi idza rafa'a yadahu ay yaruddahu ma sifra. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla adalah
zat yang maha pemalu dan zat yang maha pemurah. Allah dia sangat malu apabila hambanya mengangkat tangan, kedua tangannya berdoa meminta kepadanya, lalu dia akan memulangkan kedua tangan itu dalam keadaan sifra. Apa maksud sifra? Terbuka. Ke Ustaz? Ya, Terbuka. terbuka bukan? Sifra. Saya selalu tanya perkataan Arab, terjemahannya apa, walaupun saya tak pernah cerita, tapi saya selalu tanya perkataan yang kita bahasa Melayu pun guna. Sebab tu saya tanya. Apa maksud sifra? Pernah dengar perkataan sifar? Safara. Oh, Sifar. kosong. Sifar kita guna apa? Sifar kosong. Ayyaruddahuma sifra. Maka Allah malu bila seorang tu dah tadah tangan, Allah pulangkan balik tangan orang yang minta itu dalam keadaan kosong. Tak dibalas. Macam orang minta sedekah, tak dibagi duit. Kosong orang tu, tarik balik tangan dia kosong. Sifra. Allah malu macam tu. So bila hamba tu minta iyyaka nasta'in, hanya kepada Kau ya Allah kami minta. Sebab lepas pada itu kan kita minta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Maka Allah kata dia malu. Kan? Betul Allah kata hazali wali abdi masal. Ini antara aku dan hamba-ku, dan untuk hamba-ku apa sahaja yang dia minta. Baik. Maka sebab itu kita dah sebutkan juga tentang Nabi Zakaria alaihissalam. Betul tak? Bila doa Nabi Zakaria itu dimakbulkan. Bila doa Nabi Zakaria itu dimakbulkan, Allah sebutkan doanya itu Allah sebut surah Maryam, tetapi pemakbulan doanya itu Allah sebut dalam surah Ali Imran. Doa anak tu Kak Ustaz 90 tahun, Betul. 99 tahun. Betul. 90. Betul. And Allah sebut dalam surah surah Ali Imran, surah yang ketiga, nanti boleh tengok ayat ke-39. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Maka malaikat pun memanggilnya, sedangkan waktu itu dia sedang berdiri dalam solat. Berdiri dalam solat. Allah bagi kepada dia berita. Baik, maka solat adalah bentuk meminta pertolongan. Dan selalu ada timbulnya soalan. Takkan solat je boleh dapat pertolongan? Takkan solat je boleh selesai masalah? Betul tak? Takkan solat boleh selesai masalah kita? Betul tak? Pernah tak kita dengar orang tanya macam tu? Bila kita tengah buntu, ada masalah, kan orang berkata solatlah. Kan kita pun fikir, takkan solat je boleh selesai masalah? Takkan dengan solat boleh selesai masalah? Masalah tu selesai dengan apa? Dengan kita apa? Kalau kata tak ada duit, dengan kita pergi meniaga, dengan kita buka bisnes, dengan kita pergi cari projek, betul tak? Barulah masalah duit itu akan selesai, betul tak? Kan? Kalau masalah bekalan minyak paket tak ada, takkan dengan solat selesai, betul tak? Betul ke tak? Ke tak betul? Betul. Orang akan tertanya-tanya, kan? Kalau memang orang tu ada masalah, dia jumpa dengan ustaz ke ataupun dengan kawan-kawan dia kata kau solatlah. Maka jawapan itu umpama jawapan yang apa, macam klise sangat, kan? Orang macam ni apa benda, aku nak tanya masalah duit, masalah hutang, masalah keluarga, masalah anak tak dengar cakap, masalah isteri ke suami tak dengar cakap, masalah jiran, masalah tempat kerja, macam-macam masalah. Takkan solat, kan? Baik. Kalau kita melihat kita dah lalu, ini grup tadabbur dah lalu pada surah Al-Hasyr, surah yang ke-59. Surah yang ke-59. Ayat yang kedua. Saya tak tunjuk ayat lah. Saya tanya kisah dia. Kisahnya tentang apa? Surah Al-Hasyr ini. Surah 59. Dia kisahnya tentang apa? Ni grup-grup tadabbur. Bani Nadir. Bani Nadir. Masya-Allah. Surah Al-Hasyr, surah ke-59, kisahnya tentang Bani Nadir. Apa yang berlaku? Apa kisahnya tentang Bani Nadir ni? Mereka ada hal lah. Perasaan gerun. Lepas tu datang bantuan Allah, mereka gerun dan keluar sendiri. Baik. Allah bagi hati mereka semua gerun. Betul lah tu Asyik cakap. Masya-Allah. Masalahnya ialah dia ada masalah lah dengan orang Islam ketika itu. So jadilah perang.
Apa yang terjadi? Allah sebutkan pada ayat yang kedua itu huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitab min diyari. Dialah Allah yang telah mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab daripada kampung halaman kita. Halaman kita pula. Tanpa Nabi halau. Halaman mereka. Kat halaman mereka. Ma dhanantum ay yakhruju. Kamu wahai Rasulullah dan orang-orang Islam tak menyangka pun bahawa mereka akan keluar. Keluar sendiri. Keluar sendiri. Siapa yang bagi mereka keluar itu? Allah. Allah sebut dialah Allah yang telah mengeluarkan. Ha. Bagaimana Allah keluarkan? Allah munculkan diri dia, usir Ketakutan. semua Bani Nadir. Tak. Allah timbulkan ketakutan dalam hati. Allah timbulkan takut dalam hati dia dalam keadaan orang Islam. Nabi sendiri pun tak sangka akan berjaya dapat mengusir Bani Nadir dengan semudah itu. Siapa yang buat? Allah Azza wa Jalla yang Allah Azza wa Jalla yang lakukan. Usaha yang dikeluarkan oleh Nabi dan juga para sahabat ketika itu besar ke sikit? Sikit ya. Dah bertempur depan ke belum waktu tu? Belum. Belum lagi. Belum Baru sampai bertempur. je Mereka dah ke gerun. Bani Nadir. Belum lagi. Tapi apa? Allah dah selesaikan dah perang tu. Belum lagi senjata itu diangkat sampai kepada Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir, belum lagi. Tapi dah selesai. Dan Allah lah yang membuatkan mereka membakar segala harta-harta mereka sendiri. Hingga Allah buatkan mereka merosakkan harta benda mereka sendiri, runtuhkan rumah yang dia dah bina dengan tangan sendiri tu. Orang Yahudi sendiri, Bani Nadir tu yang runtuhkan rumah dia orang. Dia sendiri yang bakar, yang rosakkan rumah dia orang sendiri yang dia orang bina. Yang dia orang cari hartanya menggunakan tangan. Orang Islam tak paksa. Dia orang sendiri yang buat. Atas kuasa siapa? Allah. Masya Kuasa Allah. Allah Azza wa Jalla. Orang Islam tak buat apa-apa. Baik. Tentang kisah Nabi Musa AS. Nabi Yahya. Ha? Doa Nabi Yahya Ustaz sebut kan? Nabi Zakaria. Tadi Nabi Zakaria. Ini kisah perkara yang kedua. Tentang Kisah kisah lain Nabi pula Musa Ustaz. AS. Nabi Musa AS. Bila sampai bulan Muharram, inilah kisah yang kita akan ingat. Apakah kisah yang besar yang berlaku pada Nabi Musa dan juga Bani Israel, waktu yang paling kritikal sekali. Waktu bila? Yang ditenggelamkan. Dikejar oleh Firaun Ustaz. Waktu dikejar oleh Firaun. Dan depannya laut, belakangnya adalah Firaun. Allah sebut pada surah yang ke-26 ini, surah yang ke-26 ayat 61 hingga ayat yang ke-63. Muka surat 370. Muka surat 370. Allah sebut apa? Setelah kedua-dua kumpulan itu nampak satu sama lain, iaitu kumpulan Firaun dan juga kumpulan Nabi Musa. Dah nampak dah dekat masa. Berkatalah orang-orang Nabi Musa, sesungguhnya kita akan dapat ditawan. Memang confirm kita akan kena tangkap. Nabi Musa menjawab, tidak. Jangan fikir akan berlaku yang demikian. Sesungguhnya aku sentiasa disertai oleh Tuhanku dengan pemeliharaan dan pertolongannya. Ia akan menunjuk jalan kepadaku. Lalu kami wahyukan kepada Nabi Musa, buat apa? Pukul tongkat. Pukullah laut dengan tongkatmu. Setelah dipukul, maka terbelahlah laut itu kepada beberapa bahagian. Lalu menjadilah air setiap bahagian yang terbelah itu terangkat seperti gunung yang besar. Baik. Okay, Ustaz. Kita balik-balik. Okey, soalannya ialah adakah tongkat boleh membelah laut? Tidak. Mana tongkat Kekuasaan yang boleh membelah Allah. laut? Mana kayu yang boleh membelah laut? Takkan ada kayu yang boleh membelah laut. Takkan ada. Kayu yang boleh membelah laut. Sampai bila-bila pun takkan ada. Kisah Maryam alaihassalam. Maryam Allah sebutkan dalam surah Ali Imran. Kan dia duduk dengan Nabi Zakaria, kan? Maryam duduk dengan Nabi Zakaria. Dia ada tempat dia sendiri. Allah sebutkan kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk jumpa Maryam dekat mihrab dia, apa yang ada? Ada rezeki dekat dia. Ada rezeki, buah-buahan, ada makanan dekat dia. Nabi Zakaria tanya, datang daripada mana ni? Maryam jawab apa? Qalat huwa min indillah. Dia datang daripada sisi Allah. Sebenarnya Allah beri rezeki kepada siapa sahaja yang dia sukai. Hendaki. Okey. Pada surah Maryam, surah yang ke-19 itu, ketika mana Maryam tengah sakit nak bersalin, dia bersandar kat pohon tamar. Waktu tu apa yang Allah perintahkan kepada Maryam?
pada ayat yang ke 25 itu. Poncang Allah kata, pokok tu. Goncang dan pokok gejarkanlah ke tamar. arahmu batang pohon tamar ataupun dia punya apa? Dia punya pelepah tu. Untuk bagi apa jatuh? Buahnya. Untuk bagi buahnya jatuh. Soalannya ialah tangan siapa yang kuat nak gegarkan sampai gugur buah apa? Tamar tu? Allah lah Allah yang buat kan. So kesimpulannya daripada kisah ni semua siapa yang buat? Allah Allah, Subhanahu Wa Taala. Allah yang bagi bantuan. So kalau ditanya sekali lagi, takkan dengan solat je selesai masalah? Boleh Betul. selesai tak masalah? Tak. Pasti akan boleh selesai. Sebab apa? Sebab yang kita selesaikan mengadu pada masalah tu Allah. Allah. Bukan kita. Ya. Bukan kita. Kisahnya Allah dah sebut yang selesaikan apa benda juga musibah yang menimpa. Semuanya Allah. Nabi Musa tak buat apa benda pun. Tongkat. Mana masuk akal tongkat boleh belah laut? Tangan nak tarik pelepah. Kita tarik pelepah kelapa. Gugur tak buat kelapa? Jatuh tak kelapa? Kesudah tak jatuh. Kecuali kelapa tua. Kita nak minum air. Kelapa tua. Air apa yang nak minum? Maryam keluar tak daripada mihrab dia? Tak. Dia buat apa kat mihrab dia? Beribadah. Dia solat. Dia berdoa. Beribadah kepada Allah. Apa yang ada? Allah bagi rezeki. Maka solat adalah bentuk meminta pertolongan. Dan kalau orang kata takkan dengan solat je boleh selesai masalah. Sudah tentu dengan solat. Inilah dia penyelesai masalah. Masalah yang dihadapi dalam kehidupan, semua orang buat macam-macam. Tetapi apa benda yang dia tak buat? Satu je. Dia tak tingkatkan solat. Sebab tu tak selesai. Bola berapa macam pakar pun yang fikir macam mana nak selesaikan apa je masalah yang hadapi. Masalah ekonomi ke, masalah pentadbiran ke, masalah apa pun lah. Satu je yang orang tak buat. Solat. Jawapan je macam memang alah bajet jawapan dia semua orang lah bagi jawapan yang sama. Tapi inilah dia jawapan yang sebenar yang Al-Quran. Ustaz, adakah itu terangkum dalam ayat yang nombor 3 surah Al-Baqarah tu? Sebab dia sebut allazi yu'nuna bil ghaib tu. Benda tu yang gaib yang kita tak nampak kan. Betul. Allah bantuan Allah tu kan. Terangkum dalam situ kan. Lepas tu baru dia kata mendirikan solat kan. Ya. Lepas tu baru dia rezekikan impak lah. So betul. Maknanya kadang orang kata you bersolat dia je tak ada usaha. Mana boleh datang bantuan? Macam mana tu? Inilah kisah dia. Gaib tu dia sebut kat situ gaib lah dia. Yakin dengan benda tu. Dia yakin dengan Allah lah ya. Apa yang nak dibina daripada solat? Yang nak dibina daripada solat itu adalah keyakinan dengan Allah SWT. Nabi Musa, Maryam dan juga Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mereka boleh mendapat pertolongan? Dengan tongkat, dengan menggegar pohon tamar. Kerana yakin Allah boleh bagi keajaiban. Sebab tu jadi. Maka keyakinan itu dibina dengan apa? Dengan solat. Kalau seseorang itu dia melakukan sesuatu, dia nak selesaikan masalah, tak ada duit, dia mulakan dengan usaha-usaha buat macam-macam berniaga sebagainya, dia tak fokus pada solat. Apa akan jadi? Bila betul dia berjaya dalam perniagaan dia itu, apa yang dia akan rasa? Tenang. Usaha dia lah. Dia kata usaha. Usaha dia tu yang usaha dia yang buatkan. Dia tak rasa sedang solat. Dan dalam Quran sebutkan yang selesaikan semua adalah Allah SWT. Maka solat dia nak membina keyakinan kepada Allah SWT. Maka sebab itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nak minta tolong, perkara pertama adalah tingkatkan ibadah dia. Itu yang dilakukan oleh Nabi Ayub AS. Betul tak kita dah sebutkan? Nabi Ayub AS. Bila dia tiba dengan musibah, apa yang jadi pada dia? Ibadah dia meningkat 2 kali ganda. Selepas pada itu, apa jadi pada dia? Allah balikkan balik semua apa yang dia dah ada itu 2 kali ganda. Anak dia ada 10, asalnya ada 9 ke 10, jadi 18 anak dia. 2 kali ganda semua Allah bagi. Sebab apa? Keyakinan dia kepada Allah itu bertambah. Dia tingkatkan dulu ibadah dia bila dia nak minta tolong. Usaha kena buat tak? Usaha tu tak kena buat. Sebab tu Nabi Musa pukul tongkat dia. Itu usaha dia. Sebab tu Maryam tarik pelepah tamar itu. Itu usaha dia yang dia mampu lakukan ketika itu. Itu je yang ada. Nabi Musa, itu je yang dia ada waktu tu. Tongkat dia. Itulah yang dia ada waktu tu. Dia nak membina tembok waktu tu dah tak sempat dah. Nak bina tembok pasir, nak kurik lubang pasir, nak timbus. Dah tak sempat dah. Jadi apa yang ada, apa yang mampu dilakukan waktu tu? Maksimum yang dia ada pada dia, tongkat.
Maryam maksimum yang dia ada pada dia ketika itu adalah tenaga dia. Lepas tu dah sakit, dah nak bersalin. Tenaga dia yang ada. So tariklah. So usaha kena lakukan tak? Kena. Tapi sebelum nak lakukan usaha tu, apa kena buat dulu? Kena tingkatkan ibadah dulu. Sebab itu Allah suruh minta tolong, wasta'inu bisabri wassalah dulu. Itu dulu yang Allah suruh bila nak minta tolong. Maka solat di sini Allah sebutkan dia adalah bentuk untuk meminta pertolongan. Maka dengan solat boleh selesai tak masalah? Confirm boleh? Boleh. Boleh selesai. Tapi kalau dengan perkara yang kita buat boleh selesai tak masalah? 50-50. Mungkin boleh selesai, mungkin tak boleh. Tak boleh selesai. Baik, dengan zakat. Allah suruh dirikan solat dan zakat. Zakat adalah apa? Zakat adalah bentuk meminta keampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Oh, membersihkan diri. Mensucikan diri. Membersihkan Ini kita dalaman. sebut zakat, sedekah, infak sekali. Dia bentuk meminta keampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Pertama tadi, kalau orang dah selalu minta tolong dekat Allah, rasanya Allah tolong tak? Tolong. Dia Mesti makan. Allah akan tolong. Mesti Allah kan? Mesti Allah akan tolong punya. Baik. Zakat, sedekah dan juga infak dia adalah bentuk meminta pertolongan daripada bentuk meminta keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Baik, kenapa kita katakan begitu? Sebab dalam hadis, maaf saya tak sempat nak tuliskan hadis ini. Teks Arabnya lah saya tak sempat tulis. Saya suka tulis teks Arabnya sekali sebab kenapa penting teks Arab? Sebab nanti bila nak buat carian untuk apa? Carian untuk nak semak hadis ni betul ke tak betul. Kadang-kadang kita nak semak status hadis, carian yang dibuat dengan teks Arab. Baik, saya bagikan terjemahan ni. Terjemahannya Nabi SAW bersabda, sedekah memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan Api. Baik. Nanti kalau nak teks Arab ni saya akan beri kalau siapa yang nak semak. Hadis ini dari riwayat At-Tirmizi. Kan. Hadis sahih lah. Baik. Status hadis ini adalah sahih. Status hadis ini. Kalau nak semak sendiri nanti boleh. Saya berikan dia punya teks Arab dia. Penting ke siapa nak kena semak-semak? Sangat penting lah. Ini kita punya reference. So reference kena solid lah. Mana boleh reference yang main-main. Reference Ustaz Faiz. Ya? Apa dia? Saya kalau tak ingat saya letak reference Ustaz Faiz. Itu Sorry, tak Ustaz. laku langsung. Tak laku langsung reference. Tunjuk kat Baik. Ustaz. Maka sedekah, Nabi SAW sebutkan dia memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Maka kita melakukan kesalahan tak? Sudah pasti kita melakukan kesalahan. Maka bila Allah suruh zakat, sedekah ataupun infak, dia adalah bentuk apa? Bentuk untuk meminta keampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kalau seseorang itu duk minta ampun kepada Allah, Allah akan ampunkan tak? Ampunkan. Pasti Ya. Allah akan ampunkan. Dan kalau Allah dah ampunkan orang tu, apa akan jadi pada dia? Tak berdosa lah. Bersih ya. Tak berdosa lah dia, bersih lah dia. Kan? Ganjarannya ketika di dunia, apa yang Allah akan berikan kepada dia, itu yang kita selalu baca dalam surah Nuh itu, surah yang ke-71. Sakinah tak? Muka surat 570. 7-0. Surah Nuh, surah ke-71, ayat 10 hingga ayat yang ke-12. Kita baca boleh? Ya, ada kan? Ada kita baca. Berapa ayat dah kita baca. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا.
wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Terjemahan ayat ke-10. Ayat 11 Ustaz. Ayat 10. Ayat 10, 11, 12. 10 mana tak ada Ustaz. Ustaz mula 11. Saya mula 10 tadi. Tak Fakultas ni fakultu. dalam Ustaz punya ni makna ni ayat 10 bawah sekali Ustaz. Bawah sekali. Muka surat sebelah bawah sekali. Okey, sehingga aku berkata kepada mereka, pohonkanlah ampun kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya adalah Ia Maha Pengampun. Ayat 11. Ayat sebelah, ayat 11. Ayat 11. Sekiranya kamu berbuat demikian, Ia akan menghantarkan hujan lebat mencurah-curah kepada kamu. Ayat 12. Dan Ia akan memberi kepada kamu dengan banyaknya harta kekayaan serta anak pinak, dan Ia akan mengadakan bagi kamu kebun-kebun tanaman serta mengadakan bagi kamu sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Baik. Maka Allah kata siapa yang beristighfar, istaghfiru rabbakum. Mohonlah keampunan kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Tuhan Maha Pengampun. Dengan keampunan yang diminta itu Allah akan memberikan kesimpulannya apa? Banyaknya kurniaan-kurniaan yang Allah akan berikan. Harta, anak, perniagaan yang maju, sumber-sumber perniagaan yang baru. Semua Allah akan bagi. Sebabnya apa? Memohon keampunan kepada Allah SWT. Ia didapati dengan apa? Dengan istighfar. Ia didapati dengan solat taubat. Ia juga didapati dengan apa? Dengan cara kita berzakat, bersedekah dan juga berinfak. Maka pertolongan daripada Allah SWT itu ia didapati dengan dua perkara ini, solat dan juga zakat. Ya. Dan Allah sebutkan dalam ayat ini ia adalah bentuk apa usaha yang dilakukan oleh seseorang itu. Sementara dia nak menunggu nanti apa yang Allah nak tetapkan dalam urusan dia itu. Maka solat dan zakat yang dia beri perhatian, dia bentuk minta pertolongan dan dia bentuk meminta keampunan daripada Allah SWT. Maka Allah nak didik. Yang pertamanya adalah usaha. Kena buat usaha. Dan usaha yang utama dilakukan adalah solat dan juga zakat, itu perlu diberi perhatian. Selepas daripada itu, buatlah usaha-usaha kita yang lain mengikut pada pengetahuan kita nak menyelesaikan sesuatu masalah tersebut. Meminta pertolongan dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat ridwanullahi alaihim. Nabi SAW sebutkan dalam hadis. Nabi kata berdoalah kepada Allah dan mintalah apa saja. Walaupun apabila tali selipar putus. Bila tali selipar putus, minta tolong kepada Allah agar Allah bagi selipar yang baru. Itu dilakukan oleh siapa? Oleh para sahabat. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Mereka minta. Padahal kita kalau selipar putus, pergi je kedai, buang je, pergi kedai, beli je lah baru. Tak, para sahabat mulakan dengan apa? Minta tolong dulu. Berdoa dulu, dimulakan dengan berdoa dulu. Minta Allah gantikan selipar itu. Kita memang tak adalah selipar ke, pen ke, apa benda, handphone hilang ke, apa benda lah yang hilang, tak ada. Dan minta tolong ke Allah bila kalau kereta hilang yang besar-besar lah, rumah hilang ke, kerja hilang ke, kan, anak hilang ke, benda yang besar-besar hilang baru minta tolong. Para sahabat tak, setiap benda yang kecil pun dia minta tolong kepada Allah SWT. Dan kita kalau dengar perkara ni hari ni, kita akan rasa apa? Teruknya. Takkan benda kecil tu kita akan rasa leceh benar. Kita akan pandang sinis, betul tak? Doa ke Allah minta nak bagi selipar, kita akan sengih-sengih apa benda lah ni, kan? Tapi itulah dilakukan oleh para sahabat dan mereka itulah
yang Allah golongan yang Allah berikan syurga, Allah redha kepada mereka. Begitulah mereka punya perbuatan. Dan daripada Ustaz, perkara ini, ya saya. tadi Ustaz cakap ganjaran zakat. Ustaz boleh apa ni summarize sekali lagi tak? Tak sempat saya nak ambil tu. Zakat. Ganjaran zakat. Baik, zakat, sedekah dan infak sekali kan, dia adalah bentuk untuk meminta keampunan. Baik, Okey. yang ayat tadi yang kita bacakan tadi itu kan, kesimpulannya lah Allah akan berikan pelbagai kurniaan. Allah sebutlah kat situ. Allah akan bagi harta, Allah akan bagi anak, Allah akan kurniakan kebun-kebun dan sungai-sungai. Kebun-kebun dan sungai-sungai itu maksud apa? Maksud pendapatan. Rezeki. Kalau orang buat meniaga, akan tambahlah dia punya keuntungan meniaga itu. Kalau orang yang bekerja, dia naik pangkat, gaji dia tambah. So Allah akan bagi semua itu. Mengikut pada kadar masing-masing. Allah berikan, ayatnya adalah Allah akan bagi kepada dia kebun-kebun dan sungai-sungai. So maksudnya keuntungan, pertambahan dari sudut harta dan juga kehidupan dia. Status kehidupan dia Allah akan bagi. Itu Macam mana kita tahu kita diampunkan, Ustaz? Macam mana kita tahu kita diampunkan? Perasaannya berbeza. Perasaannya berbeza. Akan merasakan ketenangan yang lain daripada sebelum itu. Yang kedua, kita akan lebih mudah dan terdorong untuk buat kebaikan. Kalau dulu contoh dari sudut solat, lebih mudah nak solat awal waktu, lebih mudah nak solat berjemaah. Kalau dulu tak berapa nak rajin baca Quran, lebih mudah nak baca Quran, ataupun dah nak dengar kuliah-kuliah, dah mula. Itu bentuk tanda diberikan keampunan oleh Allah SWT, dan setiap daripada kita pengalaman yang berbeza. Situasi yang akan kita rasa juga adalah berbeza mengikut pada keadaan kita masing-masing. Maknanya kat sini. Oh sorry Ustaz, kejap. Sorry. Maknanya kat sini, bila kita berzakat, bersedekah, tanpa kita memohon keampunan daripada Allah secara lisan ke dalam hati ke, Allah dah sedia ampunkan kita secara auto ke Ustaz? Ya betul. Oh. Ia adalah perkara yang datang sekali. Datang sekali. Contoh macam Contoh kalau kita baca surah Al-Mulk, kita baca surah Al-Mulk setiap malam. Kita tak niatkan pun nak Allah hindahkan daripada siksa kubur. Kita sebab Nabi kata baca surah Al-Mulk setiap malam. Sebab kita buat tu sebab Nabi baca setiap malam. So kita pun bacalah setiap malam sebelum tidur surah Al-Mulk. Tapi nanti Allah akan bagi tak kita ganjaran dijaga daripada siksa kubur? Akan dapat juga. Walaupun kita tak niatkan pun. Kita baca tu niat kita sebab ikut Nabi. Nabi buat. Tetap akan dapat. Orang solat duha. Dia solat duha sebab Nabi sebutkan dalam hadis, kita semua ada hutang pada setiap sendi kita yang ada dalam badan. 360 sendi. Dalam badan kita ada hutang setiap pagi bangun. Maka dia solat duha tu niat dia nak bayar hutang dia dengan Allah. Dan Nabi sebutkan juga solat duha dia akan apa? Katakan dimurahkan rezeki. Maka dia akan dapat tak dimurahkan rezeki? Akan dapat juga. Walaupun dia tak niatkan pun untuk itu. Maka orang yang bersedekah, dia berzakat, dia berinfak, dia tak niat pun dengan itu untuk nak meminta keampunan kepada Allah. Dia niat nak bantu orang. Dia nampak orang susah, dia nak tolong. Maka apa dia akan dapat? Semua kebaikan yang Allah sebutkan dan Nabi sebutkan tentang zakat, semua dia akan dapat. Walaupun dia tak niatkan pun. Dia tak niatkan pun. Allah sebut apa tentang zakat, sedekah dan juga infak? So dosa dia apa yang yang dia dah buat akan terampun lah. Masa dia akhirat besok beratlah timbangan dia Ustaz kalau dia banyak sedekah. Betul. Oh, itu ya. Allah sebutkan man zalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Siapakah dia yang memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Allah sebut tentang apa? Zakat, sedekah dan juga infak. Maka Allah kata Allah akan gantikan dia adha'afan katsira dengan berkali-kali ganda lagi. Bila dia sedekah dan infak tu, dia tak niatkan pun nak tarik duit lagi, tak nak dapat Allah balas berkali ganda, tak ada. Dia cuma niat kata dia nak tolong orang. Zakat dia memang kena keluarkan. Sedekah, infak sebab dia nak tolong orang lain. Tetapi tiba-tiba je Allah tambah harta dia. Sebab apa? Memang siapa yang buat Allah akan bagi. Allah akan bagi. Semua akan serta sekali. Tapi niat asalnya hanyalah untuk apa? Untuk Allah SWT. Tapi kalau dia buat siap-siap itu, memang nak dapatkan keuntungan dunia. Nak berniaga. Dia sedekah setiap pagi itu sebab nak dapat keuntungan dunia. Sebab nak hari itu nak bisnes dia maju, rezeki dia murah. Dia dapat tak? Dia dapatlah. Mengikut pada apa yang dia niatkan. Dia niatkan untuk dapatkan keuntungan dunia, dia dapatlah. Tapi nanti ke akhirat dapat apa-apa lagi tak?
Tak ada Tak dah. dapat. Tapi kalau diniatkan Ikhlas. itu untuk Ikhlas lah akhirat, Ustaz. dunia dia dapat tak? Dunia dia tetap akan dapat juga. Semua sekali akan masuk. Maka itu ada dalam solat. Walaupun kita tak minta pertolongan pun dalam solat, kita baca bacaan dalam solat itu je. Lepas solat pun kita tak doa, tak minta apa. Tapi solat itu sendiri dah bentuk meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu solat kalau siapa ada masalah, pergi solat. Ada masalah, pergi solat. Itu bentuk meminta pertolongan kepada Allah. Kalaulah dia tak tahu nak berdoa sampai menangis-nangis bersungguh-sungguh, pergilah solat. Maka pertolongan akan sampai walaupun dia tak minta. Secara direct, ya Allah tolong aku ada masalah ini dan ini. Tak, dia tak minta direct. Betul-betul tak sebut. Tapi Allah akan bantu sebab apa dia solat. Ustaz, Ya saya. dia tak perlu sebut astaghfirullahalazim Ustaz. Lepas solat. Baik. Allah sebutkan dalam ayat itu tadi, maka istaghfiru, mohon ampunlah kepada Allah. So istaghfiru itu maknanya adalah mohon ampun kepada Allah. Kan? Kalau diterjemahkan maka beristighfarlah kepada Allah, maka maknanya itu telah disempitkan. Kerana yang dimasukkan istaghfiru itu adalah mintalah ampun kepada Allah. Maka nak minta ampun kepada Allah, dia boleh dengan apa pun lafaz. Tak perlu kita lafaz. Kita tak sebut astaghfirullah pun tak apa. Kita cakap, ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Sama termasuk istighfar. Kita bersedekah, berinfak. Sebabnya sedekah, bila kita sedekah kita tak adalah kita bagi orang tu astagfirullahalazim, terkejut pula orang Tak tu. ada. Tak ada. Ini sebab apa? Ini ganjaran yang dapat sekali pada suatu perbuatan tu walaupun kita tak niatkan. Bila kita sedekah, memang sedekah tu Nabi kata memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Seorang yang sedekah dia akan dapatlah perkara itu walaupun dia tak niatkan, dia nak memadamkan kesalahan dia. Mungkin dia nak bersedekah sebab dia memang nak membantu orang, ataupun dia dah setkan setiap hari aku memang kena bersedekah. So dia pun sedekahlah. Sebab Nabi adalah seorang yang sangat pemurah, sentiasa bersedekah. Walaupun dia tak ada apa, dia akan bagi je apa je yang dia ada. So dia ikut itu je. Maka ganjaran lain tetap dia akan dapat. Dia akan diampunkan kesalahan walaupun dia tidak beristighfar. Dia bukan orang yang duduk beristighfar, berdoa minta ampun, tapi dia rajin bersedekah. Kerana sedekah itu dia adalah bentuk, kita katakan bentuk meminta keampunan kepada Allah. Sebab kalau kita kata apakah cara nak bertaubat, maka orang kata pelbagai cara nak minta ampun, bertaubat kepada Allah. Caranya solat, caranya banyakkan beristighfar, caranya banyak bersedekah. So itu semua bentuk-bentuk amalan dilakukan untuk nak minta keampunan kepada Allah SWT. Maka kalau kita lakukan salah satu daripada itu, maka itulah bentuk meminta keampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Harap menjawab soalan. Baik. Allah hendak didik dengan konteks ini dengan dua perkara. Pertama, berusaha. Baik, yang kedua, kita sebutkan sebelum ini ialah jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Baik. Sebutkan nak dirikan solat dan nak tunaikan zakat. Soalannya sampai bila? Maka Allah nak didik kepada manusia agar jangan tergesa-gesa dalam apa yang kita nak dapatkan. Orang solat dengan pelbagai niat. Orang bersedekah, berinfak dengan pelbagai niat. Tetapi yang Allah nak didik adalah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apa je kebaikan yang kau dah buat solat dan infak itu, ganjarannya Allah kata kat mana? Nun nanti. Di sisi Allah. Di sisi Allah tu maksudnya mana? Di akhirat nanti. So jauh tak lagi ke akhirat tu nak dapat? Jauhlah. So dengan solat dan juga zakat ini Allah nak didik apa? Allah nak kata jangan tergesa-gesa. Kena sabar. Setiap perkara itu akan sampai dia punya apa? Akan sampai dia punya Masa. Dia punya masanya itu. Sebab itu dalam nak mengajarkan Al-Quran kan kepada Nabi Muhammad SAW, kita dah baca dah lalu ayat ini saya sebutkan saja. Allah kata jangan engkau cepat-cepatkan lidah engkau itu. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kau nak cepat-cepat nak gerakkan lidah kau tu dengan cepat-cepat nak hafal sebab kau nak cepat hafal. Allah kata tak payah. Jangan buat macam tu. Jangan nak tergesa-gesa. Relax. Tenang-tenang Allah kata. Baik. Dan kalau kita lihat pada surah Al-Kahfi, surah yang ke-18 ayat yang ke-70. Kita lihat surah Al-Kahfi, surah 18 ayat 70, muka surat 301.
Muka surat 301 surah Al-Kahfi, surah ke-18 ayat yang ke-70 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni 'an syai'in hatta uhditha laka minhu dzikra. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dzikran. Terjemahan. Dia berkata, jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku menerangkannya kepadamu. Baik, ini peringatan siapa yang bagi? Disebutkan Nabi Khidir yang bagi kepada Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam. Kisahnya apa? Kisahnya Nabi Musa datang nak Belajar menuntut ilmu. nak belajar, nak menuntut ilmu, nak berguru dengan Nabi seorang Khidir. hamba yang soleh, disebutkan dia adalah Nabi Khidir. Baik. Maka peringatan pertama sekali yang Nabi Khidir bagi adalah apa? Fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Jangan kau tanya kepada aku apa yang aku buat sehingga nanti aku ceritakan halnya kepadamu. Maksudnya disuruh Nabi Musa apa? Dalam Sabar. nak belajar, sabar. Jangan tergesa-gesa. Akan sampai nanti masa dia. Dan dalam kisah ini, Nabi Musa, apa yang jadi pada dia? Dia tergesa-gesa nak tahu sebab apa. Nabi Khidir buat apa? Bocorkan sampan, bunuh budak lelaki tu. Nak tahu. Tapi dah sampaikan masa dia? Belum lagi. So perjalanan belajar tu sekejap ke? Lama belajar tu. Macam-macam dah terjadi. Sampai dah membuat apa? Buat bina dinding ataupun tembok di kampung kat rumah orang, anak yatim tu. Lepas tu baru dia tahu. Maka pengajarannya ialah jangan tergesa-gesa. Setiap sesuatu itu akan sampai masa dia. Dan Allah nak ajarkan pada solat dan juga zakat, jangan tergesa-gesa nak minta sesuatu apa yang kita nak. Sebab ramai orang dia dengan solat itu, dia ada keinginan dia dengan sendiri. Dengan solat duha, dia nakkan murah rezeki. Dengan dia baca surah Al-Waqi'ah, dia nak murah rezeki. Dengan dia baca surah Yusuf, dia nakkan apa? Anaknya tu handsome. Dia nakkan anaknya tu pandai. Baca surah Maryam. Orang baca dengan pelbagai tujuan. Dengan Quran ini, pelbagai tujuan. Ada orang yang dengan Al-Quran, dia nak jadi orang yang berilmu. Dia nakkan dikenali. Pelbagai tujuan manusia dalam melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dia bersedekah, berinfak, nak dikenal orang yang pemurah dan sebagainya. Maka Allah kata jangan tergesa-gesa. Dalam melakukan setiap perkara itu, jangan tergesa-gesa dalam nak minta apa yang kita nak minta. Kan? Sebab ramai orang yang bersedekah, sebab apa? Dia nakkan murah rezeki tu, dia bersedekah lah. Okay? Allah peringatkan, jangan tergesa-gesa dalam nak melakukan sesuatu. Kerana manusia itu dia memang, kita sebutkan ayatnya pada sesi yang lepas, pada surah apa tu? Surah Al-Qiyamah itu Allah sebutkan di penghujungnya, Allah sebut kalla bal tuhibbunal ajilah pada ayat yang ke-20, muka surat 578 surah Al-Qiyamah, surah yang ke-75 ayat ke-20. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Sedarlah wahai orang-orang yang lalai, sebenarnya kamu tidak ingatkan kesudahan kamu, bahkan kamu sentiasa mencintai kesenangan dan kemewahan dunia yang cepat habisnya. Al-ajilah. Al-ajilah ni maksudnya apa? Sesuatu yang segera. Itulah kesukaan manusia. Itulah kesukaan manusia. Buat sesuatu dia nakkan dapat sesuatu apa? Keputusan yang segera. Dan sebab itu Allah peringatkan betapa ramainya manusia dia melakukan sesuatu ibadah tetapi yang diinginkan adalah keputusan yang segera. Allah sebutkan, kita akhiri perbincangan kita pada malam ini dengan melihat pada surah Hud, surah yang ke-11 ayat yang ke-15 dan juga ayat ke-16 pada muka surat 223. Muka surat 223, surah Hud surah ke-11 ayat 15 dan juga ayat yang ke-16. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha
Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Terjemahan. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperolehi sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Orang yang belajar Quran sebab dia nak jadi kebal, dia boleh tak jadi kebal? Boleh? Allah akan bagi. Orang yang dia berinfak, bersedekah sebab dia nakkan murah rezeki, bisnes dia maju, boleh dapat tak? Boleh dapat. Orang yang dia belajar Quran sebab dia nak dikenali sebagai orang yang pandai, boleh dapat tak? Boleh dapat. Allah akan bagi dia secara sempurna apa yang dia nak tu dengan niat dia. Sebab itu kisah antaranya orang yang pergi mengerjakan umrah, apa yang dibuat waktu dia pergi umrah itu, dia bawa RM1,000 cash, dia masukkan dalam ihram dia, lipatan ihram, kain ihram dia tu, dalam kainnya itu dibalut kan, soal jadi dia. Kemudian dia buat tawaf. Dia nak jadikan duit RM1,000 itu sebagai apa? Sebagai ibu duit. Niat dia nak jadikan ibu duit. Balik ke Malaysia, memang dia businessman, memang betul perniagaan dia maju. Dia pergi ceritalah dekat kawan dia, yang apa yang dia buat tu, dia buat jadi ibu duit. Kawan dia pergi umrah. Kawan dia tak nak kalah, kawan dia bawa RM10,000. Bayangkan masuk kat dalam kain ihram, betapa kembung jadinya tu, nak jadikan ibu duit. Bila habis buat umrah, apa jadi? Hilang buncit dia. Kena apa? Kena curi dengan orang di depan. Allah takdirkan hilang di depan Kaabah. Maka kawan dia tadi itu, dia buatkan RM1,000 itu jadi ibu duit. Akhirnya menjadi tak? Jadi. Sebab apa? Allah akan bagi ikut apa yang dia niat. Itu yang dalam hadis Umar Khattab tu kan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. So yang satu amalan itu mengikut pada niat, dan setiap orang itu akan dapat mengikut apa yang dia niatkan. Maka jangan peliklah kalau orang buat satu amalan yang pelik dengan Quran ni, dengan sedekah ni, dengan solat ini, dan dia memang betul dapat. Kalau dia nak kaya memang kaya, dia nakkan jawatan memang dapat jawatan. Jangan pelik. So memang Allah akan bagi. Tapi kesannya ialah apa? Dekat akhirat dah tak ada apa dah lagi untuk dia. Sebab semua dia dah minta untuk dunia. Maka sebab itu dalam ayat kita bincangkan hari ini, antara pengajaran yang Allah nak sampaikan kepada kita ialah jangan tergesa-gesa dalam apa yang kita nak minta kepada Allah. Apa yang kita lakukan daripada solat, daripada sedekah, infak, bacaan Quran, apa pun kebaikan yang kita lakukan, kita tolong orang, kita pergi kerja balik pagi, pergi pagi balik petang. Kita niatkanlah itu semua sebagai apa? Apa yang kita dahulukan dari kebaikan yang kita nakkan ganjarannya nanti di mana? Di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tak niatkan itu, kita niatkan hanya setakat nak dapatkan sesuatu daripada kehidupan di dunia ini, maka kita akan dapat secara sempurna, Allah akan bagi. Tetapi nanti di akhirat menjadilah kita orang-orang yang merugi. Tak ada lagi dah apa bekal yang kita nak bawa tunjuk di hadapan Allah Azza wa Jalla, sebab semuanya kita dah guna ketika di dunia. Maka saya nak tanya sikit dalam konteks ayat 109 dengan 110 surah Al-Baqarah ni.
Ya saya. Suruhan untuk solat dan berzakat tu timbul sebab semasa nak menunggu perintah Allah seterusnya kan. Betul. Disebabkan orang-orang Yahudi ni yang ahli kitab ni nak mengembalikan akidah kita kepada akidah orang Islam pada masa tu untuk tidak menjadi iman. Betul. Untuk tidak beriman. Jadi macam mana ayat larangan ayat suruhan ni menjadi sebagai pillars of Islam, terus solat dan mendirikan zakat ni? Mana tu Ustaz? Baik. Saya nak nampakkan macam mana hukum suruhan Allah tu kan. Kita bila masuk Islam yang pertama kita kena buat solat apa semua tu, tapi yang dalam sini dia ayat ni turun ni sejak dalam konteks Yahudi nak mengembalikan apa ni, kita nak merosakkan akidah kita lah. Tapi kalau sekarang ni kita zaman kita dah tak ada benda tu. Baik. Dia ikut apa yang telah diturunkan kepada Nabi ke macam tu. Jadi suruhan dia kita solat aja, bukannya sebab nak menunggu perintah Allah yang seterusnya. Baik. Itu saya tak nampak link dia tu. Tak nampak link dia tu sebab benda ni ayat suruhan kan. Dia suruh kita dalam menunggu perintah Allah yang seterusnya, engkau solatlah dan berzakat. Kita nak tunggu perintah Allah seterusnya macam mana? Betul. Baik. Konteks ayat ini ialah Allah perintahkan kepada Nabi juga para sahabat untuk tetap solat dan juga berzakat dalam pada nak menunggu keputusan Allah yang seterusnya. Ini ayat yang ke-109 lah. Ayat 109 kata hatta ya'ti Allah bi amri. Sampai nanti Allah datang bawa dia punya perintah ataupun keputusan dia. Tentang orang Yahudi ketika itu nak buat apa? Nak lawan ke? Nak biarkan je? Nak perang ke? Allah akan bagi keputusannya nanti. Baik. Itu masa perintah situ. Itu masa perintah dalam konteks kehidupan kita sekarang ni, perintah dalam tu dah tak konteks ada. kehidupan kita. Dalam konteks dalam Al-Quran kita. ni. Kita nak solat dan zakat untuk apa pula? Baik. Kau perintah Tuhan ni juga. Apa perintah Allah yang kita nak tunggu? Baik. Pertamanya ialah solat dan zakat itu Allah telah wajibkanlah ke atas umat Islam keseluruhannya. Yang kedua, apakah dia perintah Allah yang kita nak tunggu? Baik. Orang Yahudi dan musuh yang ada pada zaman dulu, itu telah tadi saya sebutkan. Orang Yahudi dan juga musuh yang ada pada zaman dahulu adalah bentuk ancaman kepada Nabi dan juga para sahabat. Baik. Itu bentuk ancaman pada zaman dulu. Baik. Dan kita pada hari ini, kita ada ancaman kita yang tersendiri. Betul tak? Khususnya pada apa? Pada agama dan juga pada kehidupan kita. Betul? Pada agama kita, kita kecil lagi skopnya di Malaysia, kita ada ancaman kita. Kita kecil lagi skop dia pada agama dalam ahli keluarga kita. Ada ancaman dia. Betul tak? Kecilkan lagi dalam diri syaitan pula ya. Dalam diri kita ada ancaman dia yang tersendiri. Maka setiap pada kita, diri, keluarga, masyarakat, negara, kita ada ancaman terhadap agama kita secara tersendiri. Kita masing-masing. Macam mana kita dengan agama kita, pada diri kita, macam mana kita nak, dia terancam dengan cara apa? Dengan cara malas nak solat, malas nak buat baik, malas nak buat apa yang Allah perintahkan, semua malas. Itu bentuk ancaman yang datang kepada kita, yang datang daripada syaitan. Pada ahli keluarga kita yang kita nak didik agar mengikut pada apa yang Allah suruh, itu bentuk ancaman dia dan cabaran dia. Maka apa perintah Allah kita nak tunggu? Baik. Hatta ya'tiyallahu bi amrih ini diterjemahkan dengan apa? Perintah. Urusan ke? Diterjemahkan dengan perintah, diterjemahkan dengan keputusan. Dan diterjemahkan dengan sesuatu apa arahan yang Allah akan bawakan. Baik, apa perintah yang kita nak tunggu? Perintah yang kita nak tunggu ialah jalan keluar yang Allah nak bagi pada kita selepas itu. Sebab Nabi waktu itu dan juga para sahabat dengan orang Yahudi, Nabi tunggu apa nak buat. So, bila diperintahkan untuk usir je, itu adalah apa? Itu adalah jalan keluar untuk Nabi dan juga para sahabat. Solusinya itu. Pi halau keluar orang Yahudi. Pi perang dengan orang Quraisy di Mekah. So, itu perintah ataupun solusi yang Allah bagi kepada mereka. Maka kita nak tunggu perintah apa daripada Allah? Maka pada setiap cabaran dan juga ancaman yang kita hadapi dalam kehidupan, kita menunggu keputusan, iaitu solusinya daripada Allah SWT, jalan keluar daripada apa yang sedang dihadapi. Maka sementara nak tunggu jalan keluar itu, penyelesaian itu nak buat apa? Kena solat dan juga terus bersedekah dan juga berinfak. Sementara nak tunggu. Sebab kita doa hari ini, Allah selesaikan kita punya masalah, apa cabaran yang datang. Besok selesai ke? Belum lagi.
Sebab itu Allah sebutkan jangan tergesa. Solat dulu, minta tolong dengan solat dan juga berinfak ataupun bersedekah. Nanti Allah akan bawa keluar dia punya keputusan dia, perintah dia. Dia punya jalan keluar dan juga solusinya Allah akan bawakan pada kita sebagaimana Allah telah bawakan solusi kepada masalah Nabi ketika itu dengan orang Yahudi nak kena buat apa. Allah bagi jalan keluar. Allah bagi solusinya nak kena buat apa dan Allah bantu selepas itu untuk selesaikan. Akhirnya Madinah itu bebas daripada orang Yahudi yang 3 puak yang besar yang ada di Madinah itu hilang semua keluar. Allah halau keluar semua. So itu perintah Allah yang Allah bawakan solusinya. Allah bantu selepas itu. Maka kita begitulah dalam ancaman dan juga cabaran pada diri, pada keluarga, pada masyarakat, pada organisasi, pada syarikat kita diperlukan kepada solusi. Maka sementara tu nak buat apa? Kuatkan solat dan juga infak serta sedekah itu sementara menanti bantuan daripada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Tambah sedikit ke? Silakan Encik Nur kalau nak tambah. Tak ada dah cukup. Oh bukan. Hanya sebab ibadah tu dua tu memang dah jadi wajib kan? Betul. So yang ni dia suruh lagi lah. Dia dah jadi wajib cuma bila kita buat dengan kesedaran sekarang ni, saya solat, aku solat sebab ini bentuk pertolongan. Aku sedekah dan infak ini bentuk meminta keampunan. Aku buat dua ini sebab aku tengah nak tunggu solusi daripada Allah. Kan bila kita bersolat waktu tengah ada masalah, kan feel dia tu lain. Betul tak? Feel dia tu lain. Waktu kita solat waktu biasa dengan solat waktu tengah ada masalah. Feel dia tu lain. Maka feel tengah ada masalah tu Allah suruh solat. So solat minta tolong banyak-banyak kerana feel ketika itu adalah lebih rapat, dekat dengan Allah Azza wa Jalla dengan ketika solat waktu biasa. Tengah hari-hari yang sihat. Solat kita macam solat yang biasalah. Lain feel dia dengan solat waktu tengah sakit. Maka sebab itu waktu sihat kita solat. Waktu sakit pun kita solat. Tak kena solat juga. Dan tambahkan lagi solat. Tingkatkan kualiti ibadah solat kita dan tambahlah solat-solat sunat kita ketika ada masalah. Tambahkan lagi solat-solat sunat. Itu yang dimasukkan dalam ayat ini untuk konteks kita pada hari ini. Wallahu ta'ala a'lam. Kita bisa kata itu. Jam menunjukkan dekat pukul 11 dah ni. Dan yang tadi semuanya ada tanggungjawab dan kerja yang masing-masing. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tushba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup